Korang pernah dengar tak pasal Taman Tergantung Babylon? Ramai yang cakap Taman Tergantung Babylon tu sebenarnya fake. Betul ke? Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah. Apa khabar semua? Aku harap semuanya sihat lah ya. Tanpa membuang masa lagi, hari ni aku nak ceritakan dengan korang pasal tamadun Mesopotamia. Mesopotamia ni kalau dalam bahasa Yunani bermaksud antara dua sungai. Dia ada nama lain juga iaitu Bin Nahrin. Tamadun Mesopotamia ni terletak di antara sungai Tigris dengan sungai Furat atau Euphrates dalam English. Keluasan tamadun Mesopotamia ni dipercayai seluas 130,000 batu persegi. Start daripada Teluk Parsi sampai ke kawasan Pergunungan Taurus sampai dekat kawasan Pergunungan Zargos dekat timur laut dan dataran tinggi Arab dekat barat daya. Mesti korang pening kan? Entah apa rupa lah dia punya keluasan tu. Geografi korang pun fail. Dia punya luas tu kalau ikut peta hari ini, tamadun Mesopotamia ni merangkumi Iraq, Timur Syria, Tenggara Turki dengan barat daya Iran. Tamadun ni start masa zaman Neolitik lagi, di antara tahun 7000 sampai tahun 5000 sebelum Masihi. Kedudukan wilayah ni memang strategik gila. Jadi ada banyak kerajaan yang ditubuhkan dan berkuasa dekat sini. Tamadun Mesopotamia ni dah go through 8 zaman pemerintahan, iaitu pemerintahan Samaria bermula tahun 3500 sampai tahun 2340 sebelum Masihi. Pemerintahan Akkadia bermula tahun 2371 sampai tahun 2006 sebelum Masihi. Pemerintahan Ur ketiga bermula tahun 2113 sampai tahun 2006 sebelum Masihi. Pemerintahan Isin Dalarsa bermula tahun 2017 sampai tahun 1763 sebelum Masihi. Pemerintahan Babylon bermula tahun 1894 sampai tahun 1530 sebelum Masihi. Pemerintahan Kassite bermula pada tahun 1530 sampai tahun 1100 sebelum Masihi. Pemerintahan Assyria bermula pada tahun 1100 sampai 626 sebelum Masihi. Dan pemerintahan Chaldea bermula pada tahun 626 sampai tahun 539 sebelum Masihi. Lepas 8 zaman ni, wilayah Mesopotamia ni dikuasai oleh kerajaan Parsi dan akhirnya menjadi punca kejatuhan tamadun Mesopotamia. So, bangsa yang buka dan jadi majoriti dekat dalam tamadun Mesopotamia ni ialah orang Sama. Orang Sama ni dikatakan berasal daripada kawasan pergunungan. Berdasarkan kajian ahli arkeologi, kat diorang punya bangunan-bangunan yang paling awal dibina oleh orang Samaria menggunakan kayu balak. Diorang punya teks purba pun tulis yang dewa-dewa orang Sama ni duduk dekat kawasan pergunungan. Ada juga sejarawan yang berpendapat bahawa orang-orang Sama ni hasil campuran pelbagai bangsa daripada pelbagai tamadun. Lepas tu diorang berasimilasi dengan orang dan budaya tempatan. Selain daripada orang Sama, ada satu lagi bangsa utama dalam tamadun Mesopotamia iaitu orang Semitik yang berasal daripada semenanjung tanah Arab. Diorang duduk dekat belah tengah Mesopotamia yang dikenali sebagai Akkad. Masa pemerintahan orang Semitik ni lah, Mesopotamia berjaya jadi empire. Bila kerajaan Akkadia berjaya gabungkan wilayah-wilayah dalam tamadun Mesopotamia ni bawah satu pemerintahan, dan empire ni diperintah oleh ketua orang Semitik iaitu Sargon Agong. Sistem pemerintahan Raja Sargon ni jadi panduan untuk ramai pemerintah empire lain di zaman yang seterusnya, macam Firaun Thutmose ketiga dekat Mesir Purba. Selain daripada tu, orang Amorite dengan Aramean pun mainkan peranan penting juga dalam sejarah tamadun Mesopotamia. Tamadun Mesopotamia ni pula dibentuk dengan dua bahagian. Satu bahagian utara, satu lagi dekat bahagian selatan. Bahagian utara ni merangkumi dari pertengahan Sungai Tigris sampai ke utara, termasuklah kawasan Sungai Zab. Bahagian selatan pula daripada Sungai Tigris dengan Sungai Furat, dan kawasan ni dikenali sebagai Babylon. Babylon ni pun terbahagi kepada dua. Satu Akkad dekat belah utara, satu lagi Samaria dekat belah selatan. Jadi, macam aku cakap tadi, orang Sama yang start buka tamadun Mesopotamia. So, dia start dari selatan. Tapi, orang Sama ni bukan peneroka awal kawasan ni. Sebab kawasan ni dah memang ada orang duduk dari zaman Neolitik lagi. Diorang yang berhijrah ke kawasan tu dan duduk menetap dekat situ. Lepas tu, diorang pun buatlah aktiviti pertanian. Diorang siap buat sistem saliran air untuk kawal air sungai. Jadi, bila diorang dah kontrol air, makin banyaklah hasil pertanian tu. Maka, makanan diorang dah ada lebihan walaupun penduduk dekat kawasan tu makin bertambah. Dan diorang pun berevolusi daripada kawasan kampung biasa terus berkembang jadi town. Lepas tu jadi pula negara kota. Contohnya macam Kish, Nippur, Lagash, Uruk,
Ur, Eridu dengan Mari. Semua negara kota ni dekat belah sungai dengan terusan air je, belum start masuk tengah lagi. Setiap negara kota dekat dalam Mesopotamia ni ada ciri-ciri fizikal yang tersendiri. Negara kota akan ada kawasan-kawasan utama iaitu pusat kota, tembok kota, luar kota dengan pelabuhan. Negara kota juga akan ada satu kubu pertahanan yang ada macam-macam jenis bentuk pintu gerbang. Nak tengok negara kota tu kaya ke tak, kau tengok pintu gerbang dia orang. Dekat belah dalam kota ada istana, rumah kediaman, rumah ibadat, rumah kedai dengan pasar. Jalan-jalan dekat dalam kota semuanya lebar gila dan lurus, tak ada bengkok-bengkok. Pusat kota tu pula adalah rumah ibadat yang menjadi tempat tumpuan masyarakat pada masa tu. Setiap kota tu pula ada ahli agama dengan ahli politik diorang sendiri. Lepas tu disebabkan kedudukan kota diorang dekat dengan sungai, diorang boleh gunakan kapal sebagai pengangkutan. Daripada sungai diorang boleh pergi laut. Seterusnya diorang boleh buat connection dengan wilayah sekitar Mesopotamia. Masa pemerintahan Raja Ashurbanipal yang memerintah dari tahun 669 sampai tahun 631 sebelum Masihi, dia ada buat satu perpustakaan diraja dekat kota Niniah untuk simpan segala rekod dalam tamadun Mesopotamia. Organisasi sosial dekat dalam tamadun Mesopotamia juga menjadikan kehidupan masyarakat diorang lagi teratur. Masyarakat Mesopotamia ni terbahagi kepada 3 kelas atau golongan. Yang pertama, golongan Amelu yang bermaksud bangsawan. Golongan ni macam pegawai kerajaan, tentera dengan ahli agama macam pendeta, paderi atau rahib. Dan untuk pengetahuan korang, golongan ahli agama adalah orang yang paling berkuasa dekat dalam tamadun Mesopotamia. Raja pula akan jadi pemerintah diorang dan diorang mengamalkan sistem pemerintahan teokrasi. Teokrasi ni satu sistem kerajaan yang mengiktiraf Tuhan atau dewa sebagai pemerintah agung. Tapi walaupun raja diorang dianggap sebagai wakil Tuhan atau Tuhan yang menjelma sebagai manusia, diorang tak sembah pun raja diorang sebagai Tuhan. Kecuali masa pemerintahan Raja Naram-Sin yang memerintah pada tahun 2291 sampai tahun 2255 sebelum Masihi dekat Akkad. Golongan yang kedua ialah Mushkinu yang bermaksud pertengahan. Contohnya macam pedagang, cikgu, juruwang, ahli nujum, ahli sains, ahli silap mata, petani dengan tukang. Diorang ni diberikan kebebasan dalam semua perkara dan tak diwajibkan untuk berkhidmat dalam tentera, melainkan negara mendapat ancaman besar daripada luar. Golongan paling bawah sekali ialah golongan hamba abdi. Contohnya tawanan perang, orang yang dah memang jadi hamba daripada kecil atau rakyat biasa yang dah kena jual. Tapi masa zaman ni golongan hamba ni diorang tak dipandang hina lah. Kalau hamba ni patuh gila dengan tuan dia, dia layak untuk dibebaskan. Hamba juga boleh kahwin dengan rakyat biasa. Dan kalau dia dengan bini dia meninggal, kalau anak dia kecil lagi, anak dia akan dibebaskan. Senang cerita, golongan hamba dalam tamadun Mesopotamia ni diberikan keistimewaan dengan hak tertentu. Cuma diorang tak ada hak dalam pentadbiran negara. Tu je. Golongan wanita pun tak adalah dilayan teruk now. Masa peringkat awal tamadun Mesopotamia, diorang diperintah oleh Dewan Sesepuh atau Hall of Elder, di mana ada wakil daripada lelaki dengan perempuan. Tapi makin lama status wanita ni makin lama makin turun, makin lama makin turun, dan status lelaki ni makin lama makin meningkat. Untuk pengetahuan korang, kebanyakan anak lelaki ni diorang akan ajar untuk berniaga. Sebab sekolah pun untuk keturunan pegawai kerajaan, anak orang kaya, golongan profesional macam ahli-ahli kitab Taurat, doktor dengan pentadbir kuil. Untuk anak perempuan, diorang kena duduk dekat rumah dengan mak dan belajar macam mana nak handle rumah tangga dengan masak. Kalau ada anak yang kecil-kecil ni, diorang kena tolong orang perempuan hancurkan gandum dengan bersihkan burung. Walaupun status wanita ni dah turun, diorang masih lagi ada hak keistimewaan. Contohnya, diorang ada hak ke atas harta dia sendiri, harta suami dengan harta ayah dia. Lepas tu, diorang boleh buat bisnes dan ada hamba diorang sendiri. Dan kalau diorang tolong handle bisnes suami diorang ada hak untuk dapat 1/3 daripada keuntungan bisnes tu. Satu lagi, kalau diorang ada alasan yang kukuh, diorang boleh minta cerai dengan laki diorang. Satu lagi undang-undang dia, kalau laki dia ada hutang dengan orang, laki dia boleh suruh bini dia jadi hamba pada orang yang bagi hutang tu. Tapi tempoh maksimum untuk jadi hamba tu selama 3 tahun saja, tak boleh lebih. Seterusnya, aku nak ceritakan pasal kepercayaan diorang pula. Diorang percaya yang ada 7 dewa yang paling berkuasa dan paling penting dekat Pantheon, iaitu kuil dewa-dewi. Kumpulan dewa-dewi ni dikenali sebagai Anunnaki. Dalam epik Gilgamesh, kumpulan Anunnaki ni adalah kumpulan Tuhan tertua yang dah dijatuhkan dan dibuang ke dunia bawah oleh kumpulan dewa generasi muda yang dikenali sebagai Igigi. 7 dewa ni ialah Dewa Anu, Dewa Enlil, Dewa Enki, Dewi Ninhursak, Dewi Nana, Dewa Utu dengan Dewi Inanna. Dewa Enki atau Dewa Air ni asalnya dewa kepada kota Eridu, antara kota paling awal dalam tamadun Mesopotamia. Lepas tu, bila pengaruh Dewa Enki ni makin berkembang dekat seluruh Mesopotamia, Dewa Enki ni diangkat jadi salah satu daripada dewa dalam kumpulan Anunnaki. Dalam semua dewa ni, Dewa Anu le bapak kepada semua dewa-dewi masyarakat Mesopotamia. Dewa Anu ni kahwin dengan Dewi Uras, iaitu Dewi Bumi. Ada juga yang percaya Dewa Anu ni kahwin dengan Dewi Ki. Untuk orang Semitik Timur pula, diorang percaya Dewa Anu ni kahwin dengan Dewi Antu.
itu. Walaupun dianggap sebagai dewa paling penting dalam semua dewa-dewi, Dewa Anu ni sangat pasif. Dia macam malas tau nak ambil pot sangat pasal pemerintahan ke, pasal orang semua ni. Jadi Dewa Anu bagi anak dia Dewa Enlil ambil tempat dia. Jadi dewa paling berkuasa, ketua lah senang cerita. Dewa Enlil ni pula kahwin dengan Dewi Ninlil iaitu Dewi Udara, dan diorang dapat anak iaitu Dewa Iskur, Dewa Nanaswen, Dewa Nergal, Dewa Nisaba, Dewa Namtar, Dewa Ninurta, Dewa Enbilulu dengan Dewa Zababa. Selain tu, wujud juga Dewa Era iaitu Dewa Kemarau. Dia ni dikatakan selalu lepak dengan Dewa Nergal dengan Dewa Iskur bila diorang nak hantar malapetaka dekat bumi. Untuk dewa antagonis pula, diorang ada Dewa Pazuzu atau Dewa Zu iaitu dewa kejahatan. Tapi Dewa Pazuzu ni dah kena bunuh sebab dia pergi gembatkan tablet masa depan Dewa Enlil. Lepas Dewa Enlil jadi ketua, kedudukan tu digantikan pula dengan Dewa Marduk. Dewa Marduk ni asalnya dewa untuk kota Babylon, tapi masa kerajaan Babylon berkuasa, Dewa Marduk ni diangkat jadi ketua lah. Seterusnya digantikan pula dengan Dewa Ashur, dewa orang Assyrian bila diorang pula memerintah. Dah cerita pasal kepercayaan diorang semua ni, kita cerita pasal upacara pengebumian diorang pula. Dekat kota Ur, kebanyakan mayat akan ditanam dalam kawasan perkuburan keluarga dekat bawah rumah diorang sendiri, dan diorang akan ditanam dengan separuh harta diorang. Mayat ni akan dibungkus dengan tikau atau kapet. Untuk mayat kanak-kanak pula, diorang letak dalam satu tempayan besar. Selain daripada kubur family, diorang ada juga kawasan perkuburan umum dalam kota masing-masing. Ahli arkeologi jumpa 17 kubur yang ditanam dengan barang-barang yang berharga, dan diorang percaya yang itu adalah kubur-kubur diraja. Diorang ni juga ada permainan tradisi. Takkanlah diorang ni nak kerja je hari-hari kan, mesti kena ada entertainment juga. Permainan tradisi yang popular dalam kalangan raja atau pemerintah ialah memburu binatang. Untuk rakyat pula, diorang selalu main tinju, polo, game yang seorang lelaki duduk dekat atas bahu orang lain, lepas tu diorang akan fight, dan permainan mahore iaitu game macam rugby tapi bola diorang diperbuat daripada kayu. Untuk board game pula, diorang main game macam Senet dengan Backgammon atau sekarang dikenali sebagai Royal Game of Mrs. Blue. Kenapa tamadun Mesopotamia ni penting? Sebab diorang bagi banyak sumbangan dalam perkembangan dunia. Pertama sekali, diorang dah cipta sistem tulisan. Seterusnya mewujudkan sistem pendidikan yang melahirkan jurutulis. Bila wujudnya jurutulis, maka urusan pentadbiran dengan perniagaan boleh direkodkan. Dalam urusan perniagaan diorang, semua urusan jual beli ada guna risit, nota dengan surat kredit. Dengan adanya tulisan, lahirnya kesusasteraan. Antara hasil sastra yang famous macam Epic Gilgamesh, hasil sastra yang paling tua dekat dalam dunia ni. Epic Gilgamesh ni satu kisah kehebatan seorang tokoh yang bernama Gilgamesh. Dia ni dikatakan ada sifat 2/3 Tuhan, 1/3 manusia. Muka handsome dengan badan sador. Gilgamesh ni memerintah dan bagi perlindungan dekat rakyat dia dekat kota Uruk. Dalam penulisan ni ada cerita pasal falsafah dengan cara hidup orang Mesopotamia melalui kisah cinta, pemerintahan, kesaktian dengan kehidupan yang kekal abadi. Diorang juga ada buat lagu tau. Kebanyakan lagu diorang ditulis untuk gambarkan peristiwa penting yang berlaku pada masa tu. Tapi ada juga lagu yang ditulis untuk puja dewa-dewi diorang. Walaupun muzik dengan lagu ni hiburan untuk raja dengan pemerintah, tapi rakyat biasa pun suka dengan muzik ni. Diorang siap menyanyi sambil dancing lagi dekat rumah atau dekat pasar. Mula-mula lagu ni dinyanyikan pada kanak-kanak. Lepas tu bila budak tu besar, dia pula nyanyi dekat generasi seterusnya. Melalui lagu-lagu ni le, sejarawan moden dapat maklumat pasal peristiwa yang berlaku pada masa tu. Selain tu, sumbangan diorang yang penting dekat dalam dunia ni ialah Kod Undang-Undang Hammurabi. Undang-undang yang berteraskan keadilan kepada rakyat ni digubal oleh Raja Hammurabi yang memerintah Babylon. Kod ni menjelaskan bahawa hukuman dengan denda mestilah setimpal dengan kesalahan, tapi berbeza mengikut kelas masyarakat. Contohnya, kau dah langgar kereta orang, kau akan dihukum untuk bayar ganti rugi. Tak kira lah kau bangsawan ke, rakyat biasa ke, salah tetap salah. Tapi kalau rakyat biasa kena bayar 500, tapi kalau bangsawan kau kena bayar 2000. Kod ni ada lebih kurang 282 undang-undang yang dah dipahatkan dekat tembok dengan tiang besar supaya rakyat boleh datang baca. Dengan undang-undang ni, kerajaan dapat elakkan masalah dalam kalangan masyarakat pelbagai kaum dan juga di antara jenis golongan masyarakat. Undang-undang ni dah berjaya wujudkan perpaduan dan kukuhkan sistem organisasi dalam masyarakat Mesopotamia. Kod Undang-Undang Hammurabi ni dah jadi dasar perundangan untuk tamadun Mesopotamia dalam jangka masa yang lama, iaitu dari tahun 3500 sampai tahun 539 sebelum Masihi. Selain tu, tamadun Mesopotamia juga mainkan peranan yang penting dalam perkembangan ilmu astronomi. Bila diorang dah pandai cerap pergerakan bulan bintang dengan matahari ni, muncul pula ilmu matematik macam sistem kira perpuluhan, tambah tolak, darab bahagi dengan punca kuasa 2. Bila dah jumpa matematik, muncul pula ilmu geometri. Dan disebabkan diorang dah ada ilmu dalam bidang astronomi ni lah, diorang boleh guna jalan laut dan cipta kalender diorang yang berasaskan sistem solar dengan tempoh 12 bulan dalam setahun. Seterusnya, masa pemerintahan kerajaan Assyria, perkembangan ilmu perubatan makin menjadi-jadi
terjadi sebab kerajaan Assyria ni sangat pentingkan kesihatan tentera dia. Ada 500 jenis ubat termasuk herba dengan ramuan perubatan yang dah dikatalogkan dan disampelkan hasilnya. Cara untuk merawat penyakit guna ubat juga direkodkan supaya boleh jadi panduan untuk pengamal perubatan yang lain. Diorang juga berjaya cipta roda masa diorang tengah plan nak buat kereta kuda yang diorang nak gunakan dalam perang atau kegunaan pengangkutan. Bila dah berjaya cipta roda, diorang dapat idea cipta kincir air untuk bawa air ke kawasan yang kering kontang. Seterusnya naikkan lagi hasil pertanian diorang. Diorang juga tamadun yang cipta dan tahu nak guna kapal layau sejak dari tahun 3000 sebelum Masihi lagi. Disebabkan tu, masyarakat Mesopotamia boleh kontrol jalan darat dengan jalan laut. Seterusnya boleh kontak dengan wilayah lain macam India dengan Mediterranean. Diorang ni jugalah yang kenalkan cara nak buat batu bata daripada tanah liat. Daripada situ diorang dapat cipta arca dengan tiang batu. Contohnya macam patung Raja Gudia dengan seni bina zigurat diorang. Daripada tadi aku sebut Babylon kan. So sekarang ni aku nak ceritakan dekat korang pasal Babylon. Sebelum tu aku nak bagi tahu dekat korang, kepada peniaga-peniaga atau sesiapa lah yang nak buat iklan dekat dalam video aku, korang boleh WhatsApp aku sekarang dekat nombor yang tertera dekat bawah atau tekan link dekat description. Sekarang ni aku ada buat package promosi. So siapa cepat dia dapat tau. Okey, sambung balik cerita pasal Babylon tadi. Dulu masa pemerintahan Raja Nebukadnezar kedua, baginda ada seorang bini yang bernama Amethyst dari Media. Media ni satu kawasan yang cantik gila lah, keliling penuh dengan kehijauan gunung dengan tiupan angin sejuk. Kawasan ni jauh beza lah dengan wilayah Babylon. Dah le panas kering kontang je. Jadi Amethyst ni rindu lah dengan suasana kampung dia. Disebabkan sayang nau dengan bini, Raja Nebukadnezar kedua pun perintahkan supaya bina satu taman dekat kawasan dataran tinggi. Taman tu dikatakan dibina dekat timur Sungai Furat dalam 50 km belah selatan Baghdad. Sejarawan Yunani yang bernama Herodotus mengatakan taman tergantung Babylon ni terletak dalam kawasan istana yang dinding istana tu ada lapisan emas dan panjang dinding tu nak dekat 56 batu. Jalan dalam taman ni sangat lebar sampaikan kalau ada 4 ekor kuda tarik kereta kuda tu, dia boleh buat U-turn terus, tak payah nak reverse ke depan. Dalam taman ni juga ada kuil-kuil yang ada patung dewa yang diperbuat daripada emas. Taman ni dibuat secara bertingkat dan lagi tinggi daripada bangunan lain dekat Babylon. Jadi bila dia tinggi, orang tengok pokok-pokok ni macam tergantung dekat udara. Sebab tu diorang cakap taman ni taman tergantung. Kenyataan sejarawan Yunani yang bernama Strabo pula, taman ni digambarkan berbentuk segi empat. Bahagian atas tu ditutup dengan kubah lengkung dan atas bumbung tu penuh dengan pokok-pokok eksotik. Lepas tu satu sistem pengaliran yang canggih dibuat di mana air tu akan dipam naik pergi dekat puncak taman dan air tu dibiarkan mengalir turun dekat lereng taman. Sistem saliran air ni lah yang akan bagi sumber air dekat pokok-pokok. Seterusnya jaga kelembapan dekat dalam taman tu. Menurut kajian, sejarawan moden percaya yang taman ni sebenarnya direka bentuk dan dibina oleh Raja Sanherib, bukannya Raja Nebukadnezar kedua. Tapi persoalan yang paling penting sekarang ni, macam mana diorang bina taman ni? Sebab banyak nau kemungkinan yang mustahil tau. Salah satunya kawasan Mesopotamia ni dekat tanah tandus kering kontang. Macam mana taman yang power macam tu boleh buat dekat tengah-tengah gurun? Siap pokok-pokok dekat dalam tu boleh maintainkan kesuburan selama 275 tahun. Dari mana pula diorang dapat sumber air untuk siram pokok-pokok ni semua? Persoalan ni masih lagi jadi perdebatan hangat di antara sejarawan moden dan tak ada lagi jawapan yang kukuh. Ada sebahagian pengkaji sejarah percaya taman ni gunakan teknik hidroponik atau sistem rantai pam untuk bawa air tawar dari Sungai Furat pergi kat taman tu. Tapi sampai sekarang tak ada lagi bukti kukuh yang tunjukkan ada macam-macam jenis bunga dan tumbuhan eksotik dekat kawasan Babylon tu. Persoalan yang paling buat orang pening, kalau taman ni wujud selama beratus tahun, kenapa tak ada seorang pun yang tulis pasal taman ni? Rekod pasal perubatan, sejarah, astronomi, lagu, macam-macam benda lah, semua ada rekod. Tapi kenapa taman ni langsung tak ada rekod? Kenapa? Peta topografi yang khusus untuk tunjukkan lokasi sebenar taman tu pun tak ada. Diorang fikir mungkin ada pihak tertentu yang saja hapuskan bukti atau hancurkan taman tu, macam Alexander the Great dengan askar dia hancurkan Persepolis dekat kota Parsi. Tapi walaupun Alexander dah hancurkan Persepolis, kesan runtuhan tu masih ada lagi sampai sekarang. Masalahnya apa-apa bukti pasal taman tergantung Babylon ni langsung tak ada, walaupun sekecil-kecil bukti. So adakah taman ni sebenarnya fake legend, sekadar urban legend dari imajinasi manusia je untuk nak upkan kehebatan satu-satu kerajaan tu? Wallahualam, aku tak boleh nak jawab lah sama ada taman tu fake ke real. Kalau korang nak tahu, belajar pandai-pandai, carilah jawapan tu sendiri. Kalau dah dapat jawapan tu, share lah apa yang korang dah jumpa tu dengan semua orang supaya kita semua dapat pengetahuan yang baru. Jadi begitulah serba sedikit sejarah ringkas berkenaan tamadun Mesopotamia. Walaupun taman tergantung Babylon tu masih tak dapat dipastikan kesahihannya, tapi segala rekod berkenaan ilmu orang terdahulu tu memang legit. Jadi tanpa ilmu yang diorang ada ni, mungkin kita tak tahu apa
apa yang kita tahu hari ni. Sebab kalau diorang tak mulakan, tak ada siapa lah yang nak kembangkan ilmu tu. Atau mungkin akan tercipta juga, tapi perkembangan tu lambat. So itu je lah cerita aku untuk hari ni. Andai kata korang ada apa-apa nak komen pasal video hari ni, korang tulislah dekat ruangan komen dekat bawah. Aku nak minta maaf andai kata aku ada terkasar bahasa, tersalah fakta atau penyampaian aku kurang bagus. Terima kasih sebab sudi luangkan masa untuk menonton video aku hari ni. Masih sempat lagi, kalau yang nak bagi duit raya tu, tekan je button super thanks dekat bawah video ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum dan salam Melaka bersejarah.